Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini dapat kita menyambung kembali siri kursus norma baru. Siri kursus norma baru yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran para petani kita. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan kursus yang bertajuk pembiakan baka tanaman yang melibatkan pokok buah dan juga pokok bunga. Jadi kenapa tuan-tuan benda ini penting? Kerana dengan kursus ini kita mampu untuk meningkatkan lagi pengeluaran benih-benih yang bermutu, bukan sahaja dikeluarkan oleh jabatan tetapi mampu dikeluarkan oleh para petani sendiri. Ingat bahawa jika anda mampu mengeluarkan benih musangking sendiri yang dijual pada harga 30 hingga 100 ringgit, maka anda telah menjimatkan belanja anda sendiri. Jadi fokus pada apa yang nak diajar oleh sifu kita, Cik Azri Wagiman. Jadi dengan fokus itu, apa yang tak tahu kita tanya dan ia mampu untuk menambahkan lagi ilmu kita. Pada makcik-makcik yang berminat dengan bunga, kita juga akan mengadakan pembiakan benih bunga pada hari ini. Nampak mudah tetapi penuh dengan ilmu yang mungkin tidak kita ketahui. Jadi slot ini akan diserahkan seterusnya kepada Cik Azri. Pesanan saya sekali lagi, bagi yang tak bercakap, boleh gunakan volume dalam handphone masing-masing. Tetapi jika tidak, sila mutekan handphone anda. Mutekan atau silentkan bahagian speaker itu untuk mengelakkan gangguan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, itu berkaitan dengan perkara-perkara yang anda akan pelajari pada hari ini. InsyaAllah saya doakan dengan kursus ini semuanya para peserta akan mampu meningkatkan lagi kemahiran dan seterusnya berjaya untuk melaksanakan dengan baik beberapa perkara, beberapa kaedah pembiakan bahan tanaman kita pada hari ini. Jadi saya doa semuanya akan dapat bertahan sehingga akhirnya untuk kita terus belajar dan belajar. Untuk seterusnya saya persilakan sifu kita Cik Azri Wagiman untuk meneruskan slot beliau. Dipersilakan saudara Azri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Okey, nama saya Azri bin Wagiman. Kita bertemu lagi. Kali ini sesi yang ketiga. So, sesi kali ini kita akan memperkenalkan teknik-teknik untuk pembiakan tanaman, buah-buahan dan juga bunga-bungaan. Kita berada di pusat pertanian Tangkak. Okey, di sini ada dua cara, iaitu yang pertama adalah pembiakan vegetatif ataupun tampang. Yang kedua adalah melalui pembiakan biji benih. Maksud tampang ni maksudnya kita ambil bahagian tertentu daripada bahagian tumbuhan untuk kita jadikan dia sebagai pokok induk yang lain. Okey? So dekat sini ada yang gambar bawah tu belah kiri adalah pokok-pokok penanti. Okey, pokok-pokok penanti yang akan kita gunakan. So macam ni So ni pokok penanti. So pokok durian yang kita tanam melalui biji dan kita akan jadikan dia sebagai pokok penanti untuk kita cantumkan dia. So pokok durian, pokok apa lagi? Jambu, pokok mangga. So kita boleh tanam pakai biji, lepas tu kita cantumkan dengan benih-benih benih-benih yang kita nak. Contohnya macam kalau durian kita nak musangking. So yang ini daripada biji benih kampung, lepas tu kita cantumkan dengan musangking. So macam mana nak cantum nanti saya akan ajar kemudian Okey, barang-barang peralatan-peralatan yang perlu ada untuk buat cantuman. Okey, untuk buat yang perlu adalah untuk kita buat pembiakan. Pertama skateers lah. Okey, skateers tak kisahlah sama ada dia kecil ke besar ke, bergantung kepada kemampuan. Okey, yang kedua pisau.
Okey. Di sini adalah ini pisau cantuman yang selalu saya gunakan lah. Pisau cantuman ni yang selalu saya gunakan. Tidak semestinya nak kena beli yang ini Kadang-kadang saya pakai juga pisau yang ini. Yang ini adalah pisau dapur. Dan harga dia pun baru RM2.5. RM1.3 hingga RM2.5 sahaja. Pun boleh digunakan untuk buat pembiakan. So jangan kata pisau dapur tak boleh buat pembiakan Yang penting bersih. Dan kalau boleh barulah daripada kedai. Okey. Ada bermacam-macam jenis pisau. Okey. Pisau-pisau cantuman yang ada di pasaran. Okey. So ada yang macam ni, bentuk macam ni. Okey, nampak tak? Ada yang bentuk macam ni. So macam cengkok, macam sabit ni. Okey, ada juga yang macam ni. Okey. Dan ada juga yang macam ni. Nampak? Nampak sama tapi berbeza So yang ini kepala dia dempak. Kepala dia dempak. Mata dia dempak ni. Yang ini mata dia tajam. Okey. So yang ini belakang dia pula. Yang belakang pula, yang ini pakai plastik. Yang ada dia pakai gading. Ataupun pakai gading ataupun tanduk. Yang ini dia pakai besi. Okey, ataupun gangsa ni. Okey, memang keras. Yang belakang ni sebenarnya dia orang tak tahu. Yang belakang ni sebenarnya nak buat apa sebenarnya? Okey, yang belakang ni adalah nak kopek kulit pokok sebenarnya, untuk kulit. Sama ada dia boleh kopek ataupun tidak sebenarnya. Okey. Saya kena tutup pasal benda-benda semua tajam-tajam ni. Okey. Satu lagi, tolonglah berhati-hati bila anda berurusan dengan benda-benda tajam ni. Okey, tolonglah jaga. Okey, gunting gunting. Yang ini adalah pisau cukur. Dan pisau cukur ni tak kisahlah yang pakai yang jenama apa pun tak kisah, yang penting dia pisau cukur. Kemudian batu asah. So batu asah ni sebenarnya kalau boleh ada 2 jenis ataupun 3 jenis. Kalau boleh cari yang paling halus lah. Okey. Paling halus. Okey, kita satu lagi ni Kita juga kena ada ni pita cantuman pita cantuman. Ataupun kalau nak lebih advance, kita ada parafilm. Okey, parafilm. Okey, fungsi parafilm ni berbeza dengan pita cantuman yang lain pasal parafilm ni memudahkan kita pasal dia memberi macam ni, nampak? Dia memberi. Mana nak dapat ni? Mana nak dapat? Kedai pertanian ada jual ataupun dekat online pun ada jual. Online, Shopee ke Lazada ke memang banyak jual. Harga saya tak tahulah. Okey, harga saya tak tahu. Boleh cari yang paling murah dan boleh juga. Yang penting awak tahu dia punya fungsi dia, jenama dia. Okey? Okey, satu lagi kalau perlukan masa nak tot, nanti kita perlukan penggalak akar lah. Saya tak jual jenama Jadi penggalak akar lah dalam bentuk serbuk. Okey, penggalak akar. Dan juga yang tak kurang pentingnya adalah ni, tagging. Okey, tagging ni sebenarnya kenapa nak pakai tagging? Pasal tagging ni sebenarnya kita nak tahu bila masa kita buka balutan tu sebenarnya Itu penting. Kadang-kadang kita terlupa. Tapi bila ada tagging ni, dia akan mengingatkan kita bila masa untuk buka. Bukannya bila masa kita cantum Jangan silap. Ramai yang tulis dekat sini bila masa dia cantum. So kalau bila masa dia cantum, sebenarnya kita berfikir bila masa nak buka. Tetapi bila kita tulis di sini, bila masa nak buka, siapa-siapa pun boleh buka. Okey, pembiakan vegetatif. Okey, yang pertama, cara pembiakan atau memperbanyakkan pokok dengan menggunakan bahagian tertentu bagi mendapatkan bilangan pokok yang banyak dan sama jenis. Okey, maksud di sini, contohnya pokok hati-hati ni. Kita boleh ambil daun dia, kita boleh ambil batang dia, kita boleh ambil pucuk dia, kita boleh ambil kadang-kadang akar dia untuk jadikan pokok yang lain. Contohnya ni pokok hati-hati. So kita ambil pucuk dia, kita cocok, kita tanam. So dapatlah pokok hati-hati yang baru. Okey? Yang kita boleh adjust dia punya kebesaran dia, ketinggian dia, dia punya di mana kita nak letak, semua kita boleh adjust. Okey? Ni dia. So yang ini yang pokok hati-hati yang besar, nanti kita akan potong, kita akan cucuk dekat pokok dekat dalam pasu supaya dia boleh rendah macam ni. So yang ini ada jual dekat nursery. So harga jangan tanya. Boleh cek sendiri harga dia berapa ni. Padahal mudah saja untuk kita tanam. Okey? Pembiakan tidak mengawan ataupun pembiakan yang tidak ada hubungan jantina. Maksudnya di sini tidak ada jantina. Maksud jantina itu jantan dan betina. Okey. Di sini saya nak terangkan secara detail Vegetatif ni lebih kepada cloning. Maksud cloning ni kita ambil sebahagian daripada tanaman bahagian tumbuhan, kita jadikan bahan tanaman yang lain. Okey. Kalau ada jantan betina, maksudnya dipanggil cross pollination, itu adalah hybrid. Dia perlukan jantan dan perlukan betina. Itu adalah hybrid.
Dan hybrid ni dia akan jadi satu variety yang baru. Itu beza dia. Okey, dia akan jadi satu variety yang baru. Okey, kalau cloning ni dia akan sama macam induk dia yang asal. Okey, yang ketiga, lebih senang dilakukan dan dapat menghasilkan bilangan anak pokok yang banyak. Nampak? Satu batang ni sahaja, kalau kita ambil, kita bagikan 2 inci, 2 inci, 2 inci, 2 inci, nah jadi nampak banyak macam ini, nampak? Okey, nampak? Dia boleh dapat kuantiti yang banyak. Okey, anak yang banyak. Okey. Nombor 4, memendekkan tempoh matang pokok dengan ini bunga dan buah boleh didapati dalam tempoh yang singkat. Okey, pernah tak kita pergi ke nursery, kita pergi ke nursery, lepas tu kita nampak pokok dalam polybag tu dah berbuah. Okey. Okey, nampak tak? Kadang-kadang kita pergi ke nursery, kita akan menjumpai pokok biasanya jambu ataupun pokok pelam kecil dalam tinggi 2,5 kaki hingga 3 kaki dah berbuah macam ni, nampak tak? Okey. Yang ini adalah teknik dia tot. So maksudnya pokok ni dia dah cukup matang. Bila dia dah cukup matang, kita tanamkan dalam polybag, kita tot, kita tanam dalam polybag, dia akan terus berbuah ataupun terus berbunga. Okey? Sebenarnya pokok ni masa dekat pokok dewasa dia dah matang dah nak berbunga. Jadi bila kita pindahkan saja dalam polybag, dia terus akan berbunga dan berbuah. Itu sebenarnya kelebihan-kelebihan dia. Nampak? Dah berbuah dah. Okey? Okey, itu maksudnya kita memendekkan tempoh matang dia tu. Sepatutnya tempoh matang dia tu mungkin dalam 5 tahun. Tetapi kita dah pendekkan tu mungkin dalam tak sampai setahun pun. Dalam polybag pun dia dah boleh berbuah. Okey? Yang kelima, pokok-pokok yang dihasilkan tidak mempunyai akar tunjang. Akar tidak banyak dan mempunyai pembesaran terhad. Okey, maksud akar tak ada ni, contohnya macam pokok yang kita potong menggunakan keratan. So, bila kita tanam dia tak ada akar tunjang. Tetapi kita macam pokok durian. Kalau pokok durian ni, kalau kita tot, sebenarnya boleh pokok durian ni kita tot. Tetapi dia tak ada akar tunjang. Bila tak ada akar tunjang, pokok akan tombang, akan patah. So, durian tidak sesuai ditut. Jadi, macam mana kita nak mempercepatkan dia punya kematangan itu. So, kita tanam pokok penanti dan kita buat cloning menggunakan mata tunas, menggunakan baji. So, yang dekat penanti ni adalah akar tunjang. So, jadi pokok akan tahan. Okey? Yang keenam, pembiakan vegetatif boleh dibagikan kepada 6. Okey, 6 Yang pertama adalah keratan, 2 tot, cantuman, belahan rumpun ataupun perdu, menanam berbawang dan tissue culture. So di sini setiap satu ni akan banyak lagi dia punya sub-topik dia. So tolong ikuti dengan teliti So sub-topik ni. Okey. Okey, next. Okey, untuk keratan. Keratan ni ada macam-macam. Nampak tak kat situ keratan? Banyak tu. Nombor 1 adalah keratan boleh dibagikan, boleh dilakukan dengan mengambil bahagian-bahagian pokok. Tadilah bahagian-bahagian pokok. Pucuk, batang, akar, batang keras, batang lembut, semacam-macam. Okey. Yang kedua, keratan boleh dibagikan kepada jenis-jenis di bawah. Itu yang pertama, keratan batang, dahan ataupun ranting. Batang, dahan ataupun ranting. Okey, yang kedua adalah keratan hijau ataupun pucuk berdaun. Nampak macam sama semua tapi berbeza. Keratan daun, keratan akar, keratan sukulen, keratan rhizome dan keratan rajab ataupun stolon. Okey. Yang ini kita akan bincang. Kebanyakan yang dalam ni adalah pokok herba dan juga pokok bunga kebanyakannya. Okey, next. Okey, keratan batang, dahan ataupun ranting. Kebanyakan spesies yang boleh dibiarkan dengan cara ini adalah spesies jadi kumpulan dicotyledon. Maksud dicotyledon itu adalah jenis akar tunjang. Okey, dicotyledon banyak akar tunjang. Okey, 2. Keratan dahan ataupun ranting tumbuhan terbagi kepada keratan kayu keras, keratan kayu sederhana dan kayu lembut. Apa itu kayu keras, kayu sederhana dan kayu lembut? Okey, next. Tu dia kayu keras apa tu? Diambil dari pokok yang subur, tidak berpenyakit,
15 hingga 20 cm panjang dan terdapat mata tunas serta potong pangkalnya serong sedikit. Okey. Semai 2/3 daripada keratan panjang. Menggunakan hormon pengakaran untuk mempercepatkan keluarkan akar. Diletakkan di tempat redup dan terlindung daripada cahaya matahari yang kuat. Siram 2 kali sehari. Okey, maksudnya 2 hari sekali ni, pagi dan petang. Tolong jangan siram pokok bunga ataupun pokok buah-buahan pada tengah hari. Kenapa? Okey. Kalau kita siram pokok buah-buahan ataupun pokok bunga pada tengah hari, air yang ada pada pokok tu adalah panas. Macam kita siram air panas pada pokok. Apa berlaku pada pokok? Pokok akan lecuh dan dia akan mati. So, elakkan daripada siram pokok pada waktu tengah hari. Okey? Okey, yang kedua adalah keratan kayu sederhana dan lembut. Keratan kayu sederhana dan lembut digunakan bergantung kepada spesies tumbuhan lah. Cara pembiakan sama seperti yang digunakan dalam keratan kayu yang keras. Okey, next. Okey, yang ini adalah pokok bunga yang biasa kita tengok dekat indoor punya tu, ataupun outdoor. Okey, dia ada batang, lepas tu dia ada pucuk tu yang belah kiri. Sebenarnya pembiakan dia senang saja. Awak potong je dahan batang yang keras tu, lepas tu letak dekat ejen pengakaran, lepas tu awak tanamkan dalam polybag macam gini ataupun dalam pasu. Yes, dia akan terus keluar akar. Dia tak ada nak yang penting tanah tu cukup nutrien. Okey, maksud tanah cukup nutrien ni, kalau awak tidak tahu nak dapatkan tanah yang cukup nutrien, beli je yang 3-10 ringgit dekat nursery tu. Senang, mudah bagi mereka-mereka yang tak ada kelengkapan ataupun tak ada tanah untuk nak buat kan. Beli je dekat nursery 3-10 ringgit dan jenis-jenis tanah tu. Ni saya ada contohnya ni, macam ni. Ni 3-10 ringgit. So dalam tanah ni dia ada dah nutrien-nutrien yang diperlukan. Okey, tanah bakar campur dengan dia punya baja sikit dan memudahkan kerja. Okey. Yang sebelah kanan tu pula adalah itu pokok bunga Pokok bunga cempaka telur. Okey. So orang susah dia kata cempaka telur, macam mana nak tanam bunga cempaka telur? Sebenarnya bunga cempaka telur ni awak potong je keratan dia tu. Okey. Lepas tu cocok je, bukan pucuk dia punya dalam keratan keras jugalah. Batang keras tu juga. Yang awak potong, letakkan penggalak akar dalam ni, buka dia, celupkan penggalak akar dan lepas tu tanam je dalam polybag. Yes, dia akan keluar akar dan berkembang, akan hidup. So sebenarnya benda-benda yang macam gini semua senang je. Untuk bunga lah pada saya memang mudah sangat untuk kita biakkan dia. Ini contoh-contoh bunga yang ada dekat rumah kita tetapi kita tak tahu macam mana kita nak biakkan. Okey, yang dekat atas tu adalah pokok puding. Pokok puding ni sebenarnya paling senang. Dan pokok puding ni ada macam-macam jenis color, warna. Dan pokok puding ni juga ada yang boleh dibuat sajian. Ada juga dia boleh buat sajian, boleh buat masak sayur puding. Okey. Okey, untuk pokok puding pun dia pakai keratan batang Okey, keratan batang. Bunga kertas, bougainvillea. Bougainvillea ni palinglah mudah bagi siapa-siapa yang ingin membuat cantuman ataupun membuat pembiakan tanaman. Pokok yang paling mudah untuk hidup adalah pokok bunga kertas. Awak cantumlah macam mana pun pokok bunga kertas tu, dia senang hidup. Okey? Dia senang hidup. Dan kalau kita pergi ke nursery tu, kita tengok satu pokok bunga kertas ada macam-macam color. Ada merah, biru, kuning, hijau, coklat, macam-macam color Oren. So itu sebenarnya teknik pembiakan dia, cantuman dia. Dia tambahkan nilai supaya pokok tu dia boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau satu color je mungkin harga dia RM5. Tapi dengan ada 5-6 color dekat situ, dia jual dengan harga RM20. So pasal kita tak mampu, kita tak mampu nak buat, tak tahu cara nak buat, jadi kita terpaksa beli dengan harga RM20. Kalau kita tahu cara macam mana nak buat, kita beli je RM5. Lepas tu kita minta kawan-kawan yang mana ada rumah ada pokok bunga kertas, so kita boleh ambil pucuk dia, kita boleh cantum kat situ dan kita pun mahir untuk buat itu. Okey? Okey, bunga siantan. Bunga siantan ni kalau tak silap saya ada 3 jenis, merah, putih dan juga kuning kalau tak silap saya. Okey? Buatlah satu pokok tu ada 3 color. Wow, hebat. Okey? Anda hebat kalau boleh buat macam itu. Okey? Jadilah orang yang hebat. Okey, bunga raya. Bunga raya pun ada Persatuan Bunga Raya Malaysia. So bunga raya yang mungkin yang kita tahu adalah color merah.
Ataupun yang ini colour putih untuk perubatan kot. Biasanya colour putih-putih ni untuk perubatan. Tetapi sekarang dah macam-macam dah. Bentuk warna colour pelangi pun ada Colour hitam pun ada. Colour merah, macam-macam colour ada. Sampaikan dia ada satu persatuan. Persatuan Bunga Raya se-Malaysia. Okey? Memang aktif persatuan tu. So kalau ada siapa yang berminat dalam bunga raya, yes, boleh masuk ke laman web dia orang lah. Okey, pokok hati-hati. So pokok hati-hati ni pun satu juga. Dia ni paling mudah untuk dibiakkan lah. Tengok, macam-macam colour ada. Yang ada yang besar, yang ini, yang kecil. Yang ini kalau tak silap saya 15 berapa ringgit? RM10 kalau tak silap saya satu ni disiap dengan pasu ni. So sebenarnya senang je. Awak potong. Okey. Potong macam ini. So yang ini awak ini adalah penggalak akar. So, batang dia ni celupkan dekat penggalak akar dan tanam terus ke polybag. Dah. Macam itu sahaja sebenarnya untuk pokok hati-hati. Dan kadang-kadang kita dekat kawan-kawan, dekat rumah-rumah jiran-jiran kita, ramai yang tanam pokok hati-hati. Tetapi, dia tak tahu macam mana nak biakkan. Awak beli satu pokok hati-hati, kemudian pergi dekat rumah kawan-kawan anda, ambil benih dia dan tanam dalam satu pasu. Nanti saya tunjukkan dekat sini Okey, bunga lonceng. Bunga lonceng pun sama juga. Kita pakai keratan batang. Okey, ni akan melibatkan boleh semua boleh mendatangkan hasil, boleh mendatangkan wang. Okey? Nampak dari situ. Sangat cantik. Macam-macam colour ada pokok hati-hati ni. Okey. Siapa yang tanam pokok hati-hati ni dia kena tahu saya bagi tips lah. Dia kena tahu yang pokok hati-hati ni kita nak dia punya daunnya tau. Okey, daun dia ni. Daun dia ni yang cantik. Okey? Tetapi awak kena ingat bila dia dah berbunga sahaja daun dia akan bertukar menjadi kecil. Jadi elakkan daripada pokok hati-hati ni daripada berbunga. So sebelum dia nak berbunga tu awak dah nampak, buang dulu pucuk dia tu. Nanti dia akan tumbuh pucuk baru. So daun baru akan keluar dan warna pada daun akan kekal cantik. Orang kata anggur tidak boleh tanam dekat Malaysia. Sebenarnya anggur boleh tanam dekat Malaysia dan boleh berbuah lagi dan memang cantik dan pembiakan dia sangat mudah. Okey, anggur ni dia ada dipanggil mata tunas senggat-senggat tu Okey, ambil seboleh-bolehnya 3 senggat tu. 3 dipanggil bukan senggat, apa tu dipanggil? Ruas, 3 ruas. Okey, 3 ruas. Bila 3 ruas tu, ruas yang paling bawah tadi, paling bawah sekali, masukkan ke tanah dan 2 tu dekat atas. Kita beranggapan akar akan keluar dekat bawah satu senggat yang pertama, yang kedua dan ketiga dia akan keluar daun. Okey? Dan anggur juga paling mudah untuk hidup. Cuma kadang-kadang kita tersalah ambil dia punya batang anggur tu. Okey, saya bagi tips. Kalau anggur nak ambil batang anggur yang dah matang adalah batang anggur yang pastikan dia punya kulit dah menggelupas. Okey? Kulit dia dah menggelupas. Barulah dia sebenarnya dah matang. Kalau yang belum matang tu masih lagi tak menggelupas, itu belum matang. Okey? Memang hidup, tak ada masalah, tapi peratusan dia adalah rendah. Kalau yang dah matang tu, dah kulit dah menggelupas tu, yes, peratusan dia sampai 95% hidup. Okey? Itu untuk anggur. Okey? So kalau tak nak tanam dekat tanah pun tak apa, dia gunakan air saja. So kalau dapat air, sama dengan air paip biasa pun tak ada masalah. Tetapi yang paling bagus adalah air fertigasi lah. Sebenarnya yang paling baik. Okey, air fertigasi. Dalam air fertigasi itu cukup 12 elemen makanan untuk tumbuhan. Yang sebelah kanan sekali, yang belah kanan, itu adalah pokok tin. So ini pokok tin. Ni pokok tin. Watini wa zaitun dalam Quran buah tin dan buah zaitun. Okey? Dua tanaman yang dikatakan di dalam Al-Quran. Okey? So ini buah tin. Okey? Yang ada panggil buah ara. Sebenarnya ara tu sebenarnya orang tempatan je yang panggil, tapi di luar kita ataupun tu kita panggil tin lah. Okey? Ini pokok dia. So pokok tin ni pun juga sebenarnya memang sebelum ni lah menjadi kegilaan lah, sehingga kan satu pokok yang macam ini boleh mencecah harga sampai RM200. Tetapi pasal apa?
susah untuk kita dapat dia punya benih. Tetapi sebenarnya bila kita dapat susah nak dapat benih, sebenarnya pembiakan dia senang. Awak potong sahaja di sini, awak letak dekat penggalan akar, tanam dalam polybag, yes, dia terus hidup. Ataupun awak totkan dia. So keluar akar. Bila dia keluar akar, awak masukkan dia dekat polybag ataupun dekat pasu, dah boleh tanam. Okey, sebenarnya paling senang. Okey, sekarang ni untuk pembiakan pokok tin sebenarnya paling senang. Walaupun harga dia awak beli, katalah sekali awak beli harga dengan RM70 satu pasu ni. Tetapi selepas 5 bulan ataupun 6 bulan, awak boleh biakkan dia dan boleh mendapat modal 2 kali ganda daripada yang kos awak beli. Okey. Adalah bagaimana kita nak tot durian kampung. Okey. Ataupun durian hitam ataupun durian kelur yang lain. Okey. Untuk tuan, dalam jabatan kita tidak mencadangkan untuk tot. Walaupun kita boleh tot durian tapi kita tak cadangkan. Okey. Kenapa? Pasal apa? Okey. Kalau kita tot durian, dia tidak akan ada akar tunjang. Pokok durian ni sifat dia kena ada akar tunjang. Itu pasal kita kena tanam pokok penanti dulu. Lepas tu baru kita sanding. Ataupun kita mata tunas. Ataupun kita buat baji. Kita tidak boleh tot. Boleh tot tapi nanti dia tak akan ada dia tidak akan ada akar tunjang. Dia akan keluar akar serabut. Bila dah akar serabut, pokok akan tumbang sekiranya ada angin kuat. Okey? Akar dia tidak akan kukuh. Jabatan tidak cadangkan untuk yang itu. Tetapi ada teknologi untuk kita buat tot. Dan teknologi itu telah dibuat tapi ada kemuskilan di situ. Okey, contoh saya bagi kita akan ambil pokok durian yang muda yang umur dia lebih kurang dalam 1 bulan setengah. So kita akan buat kelaran di sini, kita akan kikis dia punya tu. Lepas tu yang durian yang muda tadi tu kita akan ambil, kita akan tot di sini. Kita akan cantumkan di sini. Cantum 3. Lepas tu kita tutupkan dengan tanah. Yes, itu boleh. Okey, itu boleh. Tetapi itu dia punya kebarangkaian untuk hidup adalah sangat rendah lah. Pasal kita dah buat yang itu sebenarnya susah, menyusahkan kita. Ada cara yang paling mudah. Kita cari cara yang paling mudah dan kadar peratusan hidup adalah lagi tinggi. Jadi kalau untuk durian, kita cadangkan untuk buat baji sisi, cantuman dewasa, lepas tu baji pasak, lagi mudah daripada kita nak buat tot menggunakan akar. Dia tot tapi gunakan akar tunjang. Okey, itu sebenarnya dia punya tu. Ada teknologi tu digunakan dekat Thailand. Johor pun dah buat. Dekat Muar dah buat. Tetapi pertama kos dia tinggi. Kedua, kebarangkaian untuk hidup adalah sangat rendah. Jadi kita tak cadangkanlah untuk yang itu. Sebenarnya tapi kalau soalan tu katanya boleh ataupun tidak? Yes, boleh. Pokok durian boleh ditot. Okey? Okey. Harap soalan tu terjawab. Soalan tuan adalah biji durian yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai pokok penanti. Okay? Ataupun untuk hidup. Sebenarnya biji durian ni dia ada 3 jenis. Pertama, bernas. Kedua, kasep. Ketiga, langsung tak ada biji. Okay, maksud bernas di sini, bila awak rendamkan dia dalam air, awak dah makan durian, biji durian tu awak rendamkan dalam air. Cari yang tenggelam, bukan yang timbul. Cari yang tenggelam, bukan yang timbul. Yang timbul maksudnya dia dah tak bernas. Isi dah tak ada ataupun dah rosak. Jadi itu yang kita buang. Yang kedua adalah yang kasep. Kasep ni ada 2 jenis. Satu kasep ada isi. Satu lagi kasep tak ada isi. Nak tahu kasep yang ada isi ataupun tak ada isi, awak kopek dalam dia tu, awak tengok. Kadang-kadang dia dipanggil zygote ataupun dipanggil biji benih dalam tu. Kadang-kadang ada dan kadang-kadang tak ada. Yang satu lagi ni memang biji dia kecil. Tetapi dalam dia memang ada, dia boleh hidup. Contoh saya bagi durian, dia panggil durian hutan. Biji dia memang kecil. Yang ada kecil. Tapi dalam tu masih boleh tanam.
Okey, masih dia boleh tanam. Lagi bagus sebenarnya yang itu. Pasal durian hutan ni dia tak ada resisten kepada penyakit kanker. So kalau nak pilih biji durian yang bernas, pilihlah yang besar. Lepas tu bila awak celupkan dalam air, dia tenggelam bukan timbul. Itu sebenarnya tips lah. Okey. Yang kadang-kadang kita beli biji durian 10 kilo, 20 kilo, lepas tu terus kita semai. So sebelum semai tu, pastikan awak rendam dulu dalam air dan tengok mana yang timbul dan mana yang tenggelam. Hanya ambil yang tenggelam sahaja. Lepas tu awak rawat biji benih tu dengan racun kulat, barulah awak semai. Okey, keratan hijau ataupun pucuk berdaun. Keratan hijau ataupun pucuk berdaun digunakan untuk spesies tumbuhan yang lembut dan kebanyakannya jenis herba lah. Herba di sini kalau untuk bunga ni, pokok hati-hati ni pun boleh. So kita ambil pucuk ni je. So pucuk ni. Okey. Untuk pengetahuan saya bagi satu tips. Okey. Apa-apa jenis bunga ataupun pokok buah yang di ketiak daunnya mengeluarkan pucuk, yes, dia boleh dijadikan sebagai bahan tanaman. Nampak tak? Sini ada benih, sini ada pucuk, sini ada pucuk, sini ada pucuk. Okey. Untuk pengetahuan, bila pucuk ni keluar, maksudnya dia boleh, kalau kita masukkan dalam tanah, dia boleh jadi pucuk, dia boleh jadi akar. Kalau kita masukkan dalam tanah, dia akan jadi akar. Kalau kita biarkan dekat atas, dia akan jadi pucuk. Okey, itu tips dia. Tengok pokok apa yang awak nak tanam, tengok dia punya tu. Kalau macam ini, yang ini akan jadi pucuk. Tapi kalau yang bawah ni, kalau saya buang yang bawah ni okey, yang bawah ni saya buang, saya akan masukkan dalam tanah, paras macam ni. Yang bawah ni akan jadi akar, yang atas akan jadi pucuk. Nampak kat situ Okey. Okey. Keratan daun. Kebanyakan adalah pokok herba lah keratan daun. Yang ini selalu budak-budak memang dulu saya masa kecil-kecil memang sukalah. Ambil daun ni letak dalam buku. Okey, ini adalah daun setawan. Okey, daun setawan ni dulu tak berapa famous, tapi sekarang ada macam-macam spesies daun setawan. So awak tengok yang sebelah kanan tu pula, itu adalah jenis daun setawan yang mengeluarkan benih di hujung-hujung daun dia tu. Okey, dan benih tu awak boleh petik, letak je dekat tanah, yes, dia akan keluar terus akar. Okey, dia akan keluar terus akar, dan pokoknya tu memang sangat cantik lah. Okey, dan kalau awak tengok dekat luar, bila tanam pokok pokok setawan ni, satu pasu kecil tu harga dia sampai 15 hingga ke 20 ringgit. So kadang-kadang kita dekat kampung kita buang je benda tu. Okey? So benda tu semua boleh mendatangkan duit. So kalau kata tak boleh kita jual secara terus, kita boleh jual secara online. Maksudnya sekarang di sini luaskan awak punya pasaran. Okey? Luaskan awak punya pasaran. Kadang-kadang orang kampung tak nak, tapi orang sebelah kampung nak. Ataupun orang luar negara nak, ataupun luar negeri yang nak. So benda tu awak boleh postkan ke apa ke dengan harga yang bersesuaian. Di situ semua banyak, kita nampak kat situ banyak peluang-peluang untuk kita dapatkan duit. Okey, yang berbeza dan dua benda yang berbeza dan siraman yang berbeza. Kalau awak tanam dalam polybag, awak kena siram benda tu pagi sahaja, petang tak payah siram pun tak apa. Okey? Pasal apa? Dan awak kena tengok media dia pula. Kalau media yang awak gunakan tu adalah tanah, awak siram pagi saja, petang tak siram pun tak ada masalah. Tetapi bila awak tanam dalam petak semayan yang medianya adalah pasir, awak kena siram pagi petang, pagi petang, pagi petang. Sampailah dia mengeluarkan daun lebih kurang dalam 5 helai, 4 helai ataupun 5 helai, dan barulah awak siram pagi sahaja. Itu dua benda yang berbeza. Kadang-kadang kita dalam polybag pun pagi petang kita siram. Dan bila awak pagi petang siram, dia akan, kelembapan akan tinggi dan kulat akan wujud. Ada kulat nanti. Buah biji durian tu akan berkulat daripada dalam.
Pasal apa? Kelembapan terlampau tinggi. Kalau media dia tanah dalam polybag. Okey. Kalau dalam petak semayan yang dia punya medianya pasir, yes, pagi petang awak kena siram. Pasal pasir, dia tidak memegang air. Tapi kalau tanah, dia memegang air. Okey. Itu beza dia. Kalau boleh kelembapan jangan tinggi. Okey. Untuk biji benih, kalau boleh kita nak kelembapan dia 60%. Antara plus ataupun minus. Kita tak nak sampai 90%. Yes, 60%. Kalau 90%, kulat akan datang. Lagi-lagi kalau awak tidak tidak celup dengan kulat. Awak daripada tu awak basuh terus tanam. Memanglah kulat akan datang. Tapi kalau sebelum tu awak dah celup dulu dengan racun kulat, awak letak dekat petak semayan ataupun dekat dalam polybag, yes, itu akan mengurangkan kehadiran kulat. Okey, lebih daripada 60% is okey lah. Tapi jangan sampai 90%. Okey, maksud saya. Ini pula ya, tadi keratan daun tadi Okey, ini adalah yang tengah viral sekarang ni. Ni ni. Saya cari dekat nursery ni Okey, ni tengah viral sekarang. Saya cari dekat nursery. So sebenarnya satu polybag ni awak tahu tak berapa harga dia? Satu polybag ni adalah berharga RM20. Besar macam ni RM20. Sebenarnya dia senang je. Awak kalau tak ada anak, awak potong sahaja bahagian ni. Ni awak potong sahaja ni. Ni awak ambil okey, awak ambil penggalak akar ni. Salah pula. Penggalak akar ni letak dekat sini ni. Ni penggalak akar ni letak kat sini. Okey? Penggalak akar ni letak dekat sini. Dan yang ini awak tanam je dekat dalam polybag. Dah. Macam tu sahaja. Lepas tu siram. Sangat mudah. Okey? Kalau awak kawan-kawan dekat kampung ada pokok ni, ambil. Okey? Dia punya fungsi dia boleh serap toksik lah, boleh serap apa, itu saya tak nak cerita. Pasal awak boleh Google, awak boleh cari sendiri. Tetapi sekarang ni saya ajar macam mana nak biakkan dia. Itu yang lagi penting. Macam mana nak biakkan dia. Sangat mudah, pakai keratan batang sahaja. Okey, kalau ada anak dia lagi bagus. Okey, saya ambil ni saya patahkan kejap Okey. Yang ini dia pakai anak. Okey, dia ambil anak. Okey, nampak tak dia ambil anak? Okey, dia ambil anak. Dan kalau awak beli satu sahaja lepas ni, kat sini awak tanam, lepas tu dia tak keluar anak. Yes. Daun dia ni awak boleh gunakan. Okey, daun dia awak boleh gunakan dan dia boleh hidup dan boleh dia berakar. Okey, itu adalah pokok lidah jin ataupun pokok lidah mak mertua. Yang itu yang kedua tu orang jarang orang perkatakan. Pasal apa? Bahaya. Lidah mak mertua. Okey, lidah mak mertua. Okey? Dan untuk lidah jin ni saja ada 35 spesies yang berbeza color daun dia tu. Ada macam-macam. Okey? Dan boleh cari kat mana nak dapatkan tu. Cuma kalau cari dekat nursery memang kena bayarlah. Apa kata cari balik ke kampung, cari dekat kampung ataupun rumah-rumah jiran yang ada tanam, minta benih dengan dia. Dan dia kata, puan, saya punya pokok ada satu je. Tak apa. Saya bukan nak pokok je. Saya nak daun je sikit. Okey. Boleh tanam dekat rumah. Okey, habis untuk lidah mak mertua. Lidah jin. Pokok kacik Fatimah. Okey, kalau tak pernah tahu macam mana pokok kacik Fatimah, inilah pokok kacik Fatimah. Okey. So, pokok kacik Fatimah ni adalah pokok herba tradisional Melayu yang digunakan untuk perubatan perempuan untuk perempuan. Okey, mengembalikan tenaga perempuan dan dia ni hanya hidup di kawasan yang paras, ketinggian paras lebih kurang dalam 1000 hingga ke 1500 meter daripada aras laut dan di bawah lantai hutan. So memang susah nak cari lah. Kalau orang asli dia pandailah nak cari benda-benda macam ni. So dia lebih kurang ada 4 spesies ataupun 5 spesies dia yang bentuk daun dia, lepas tu dia punya color dia, dan nak tanam dia pun senang sebenarnya. Ambil keratan batang, keratan daun dia tu dan awak semaikan di dalam tapak semaian pasir. Nampak tak tu yang bawah tu? Dan dia tak payah disiram, dia cuma di spray saja. Dia tak payah pakai sprinkler ke, tak payah.
Yang awak spray pakai pancit-pancit tu je. Okey? Tapi dalam ruang yang tertutup lah. Okey? Dalam ruang yang tertutup. Okey? Dalam masa 3 bulan, 2 bulan, lepas tu 3 bulan dia akan keluar akar. Dan akar dia keluar daripada tulang tengah tadi tu. Okey? Urat. Daripada urat tu akan keluar akar. Okey? Itu adalah kacik Fatimah lah. Okey? Untuk herba-herba kacik Fatimah yang tak pernah jumpa, yang tak pernah nampak kacik Fatimah tu macam mana bentuk. Okey? Yang itulah kacik Fatimah. So yang okey, keratan akar. Yang pertama, akar diambil dan dipotong 6 hingga 12 cm dan disemar dalam pasir yang bercampur sedikit dengan bajik organik. Atau akar dipotong sedikit di bahagian pangkal, tidak lama kemudian beberapa tunas akan tumbuh. Seterusnya berakar dari akar yang dipotong tadi. Tu nampak tak dia punya tu? Okey. Okey, tanaman apa yang digunakan gunakan keratan akar? Okey, next. Ni dia. Ni dia. Okey. Ini kalau Jawa panggil jengkol. Okey. Kalau orang Melayu panggil jering. Okey. Okey, ini dia. Okey. Jering ni ada dua jenis, ada dua lah. Sama ada kita tanam pakai biji ataupun kita ambil keratan akar. Tapi awak kena ingat, kalau pakai biji, dia berbuah agak lama. 8 hingga ke 9 tahun barulah dia berbuah. Tetapi bila awak pakai keratan akar, yes, dia akan cepat berbuah. 3 tahun setengah dah berbuah dah untuk jengkol ni. Ataupun jering. Okey? Memang sedap dimakan Okey? Orang dulu-dululah, orang sekarang ni saya tak tahulah. Tapi orang dulu memang inilah ulam pembuka selera Okey, next. Okey, ini adalah sukun. Okey? Kena bezakan sukun, terap, keluih. Okey? So kalau tak pernah tahu yang lain tu, sila carilah. Okey? Okey, kalau sukun ni dia tak ada biji. Kalau terap ni pula dia banyak biji. Keluih pun sama, dia banyak biji Okey? Okey, untuk sukun ni pula kadang-kadang dia punya penanti tu dia pakai keluih. Kena tengok daun dia, bentuk daun dia. Okey? Nampak tak? Daun pokok sukun ni dia dipanggil ada tapak itik. Dia panggil lobus. Lobus, tapak itik. Untuk sukun ni, tapak itik dia ni adalah rata gitu saja. Tetapi keluih dia akan bergigi-gigi ni. Bergigi-gigi kat sini. Itu beza antara keluih dan juga terap dengan keluih. Beza dengan sukun. Sukun dia akan bulat gini saja. Okey? Dia akan bulat. Itu beza dia. Okey? Dan akar dia tu kita boleh gunakan. Tapi kadang-kadang sekarang ni orang dah gunakan akar keluih. Lepas tu atas dia cantumkan dengan sukun. So kita tak bolehlah pakai akar tadi tu, pasal akar tu akar keluih. Nanti yang berbuah adalah keluih. So kita kena tengok daun dia dulu. Okey? Bezakan daun dia dulu. Kalau daun dia tu dia punya tapak itik rata, dan itu adalah sukun. Kalau bergigi-gigi itu adalah keluih. Ingat itu tips. Okey? Next. Ini keratan sukulen. Yang ini memang menjadi kegilaan kepada penggemar-penggemar kaktus. Sukulen ni maksudnya kaktus. Pembiakan kaktus. So macam mana orang biakkan kaktus ni Okey? Yang pertama, kebanyakan pokok jenis kaktus yang sifatnya berlendir. Okey? Berlendir dan air. Itu pasal berlendir. Okey? Nombor 2, keratan disemai di dalam pasir. Tapi pada permulaan keratan ini tidak disiram dengan air yang banyak. Apabila mula berakar dan tunas, barulah disiram. Okey. Macam biasalah. Kaktus. Satu tanaman yang tidak asing lagi di padang pasir. Okey? Kaktus ini dia nak air. Tapi tak perlu banyak. Selalunya orang tanam kaktus, dia akan siram hari-hari. So, kaktus tidak boleh disiram hari-hari. Okey? 4 hari sekali ataupun seminggu sekali sahaja dia perlu siram. Kalau awak siram hari-hari, dia akan berkulat. Dia akan berlendir, berair, busuk. Okey? Dia tidak boleh. Jenis kaktus tidak boleh disiram hari-hari. Okey? Okey. Kaktus ni sebenarnya yang paling baik adalah paling sesuai tempatnya adalah di kawasan panas lah. Okey? Kawasan panas. Okey? Dapat seminggu sekali dapat air pun dia dah cukup dah. Pasal apa? Dia menyimpan air. Okey? Nampak tak kat situ? Okey, yang bawah ni adalah semua adalah pokok naga Pokok naga adalah jenis kaktus. So okey,
Macam itulah tadi nampak tu yang kata. Okay, yang belah kanan tu dia akan, bila pokok naga ni sebenarnya kita nak biarkan dia, senang je. Kita potong saja hujung dia tu, dia akan keluar pucuk baru. So pucuk baru tu kita boleh ambil, jadikan dia sebagai bahan tanaman. Okey? Yang sebelah kanan tu pun sama nampak tu. Okey, masa dulu pokok naga ni satu kaki lebih kurang satu hasta tu RM4 dia jual, harga dengan RM4. Tapi kita kena ingat, pokok naga tak semestinya kita nak dapatkan buah naga. Tahu tak ini apa dia nampak ni? Ini adalah pokok kaktus. Awak perasan tak apa yang menjadi dekat bawah dia tu? Ni, tengok dekat bawah dia tu. Ini adalah pokok kaktus. Ini adalah pokok kaktus. Tapi nampak tak atas dengan bawah berbeza? Okey? Atas dan bawah berbeza. Okey? Nampak? Atas dan bawah dia berbeza. Yang ini RM30 kalau pergi ke Cameron Highland ataupun pergi ke negeri swasta. Satu ni dia jual RM30, RM30. Kita pun heran. Woi, cantiknya macam mana dia buat? Sebenarnya paling senang kalau nak buat kaktus ni. Okey, saya akan tunjukkan cara-cara dia. Okey, yang ini sebenarnya bawah ni adalah tanggal. Yang ini adalah kaktus lain. Okey, ni kaktus lain. Yang ini adalah kaktus lain. Okey, ini adalah pokok naga. Yang ini kaktus jenis lain. Lepas tu dia akan cantumkan di sini, dia akan biarkan dicantumkan di sini untuk dapatkan kaktus yang ini macam ini. Dan dia jual RM30. Kalau ada 100. Cuma sekarang ni kita tak tahu teknik macam mana dia buat. Okey, saya ajar teknik dia macam mana dia buat supaya anda semua dekat luar sana boleh membuatnya dan menjualnya. Okey, awak tahu tak? Awak tengok. Bila kaktus ni kan, bila awak potong. Saya potong dia akan ada ni batang utama dia. Ni batang dia. Okey, yang ini ni sebenarnya dia potong je macam ni. Okey. Dia potong je macam gini. Lepas tu dia cucukkan kat sini. Lembik lah. Okey. Dia cucukkan dekat sini. Lepas tu dia selotip. Itu sahaja. Lepas tu dia akan jadi kerah macam gini balik. Awak tengok dekat sini Ni nampak ni bekas dia potong. Tengok. Ni bekas dia potong. Yang ini dia potong, yang ini potong, dia cucuk, dimasukkan sahaja. Okey? Itu dia. Nampak tak? Okey? Dua kaktus yang berbeza. Okey? Dia jual RM30. Yang ini pun sama, nampak? Saya buka supaya anda nampak semua. Nampak tak? Nampak? Ini kaktus lain, ini kaktus lain. Jangan cakap ini bunga dia Ini bukan bunga dia tau. Ini kaktus lain, ini kaktus lain. Okey. Cara dia buat sama macam juga tadi. Dia potong, lepas tu dia lekapkan. Jadilah satu kaktus yang cantik macam ini. Yang atas ni sebenarnya awak nak pakai kaktus apa pun boleh. Kalau awak nak pakai kaktus ni, letak dekat sini pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Selalunya dekat kampung-kampung kaktus bawah ni banyak. Okey. Ataupun pokok naga. Yang ini dijadikan sebagai penanti. Yang ini yang dekat luar. Yang macam-macam jenis, yang cantik-cantik. Okey. Bila ada yang ini, cantumkan dia saja. Kalau kata sebelah sini. Contoh saya nak ambil yang ni, saya cantumkan dekat sini. Yes. Ada kaktus lain, sini ada kaktus lain, sini ada kaktus lain. Macam-macam color boleh dia buat. Okey. Tapi yang ini kena potong dulu. Okey. Yang ini potong dulu. Lepas tu pacakkan. Nanti dia akan kering. Bila dia kering, dia akan melekat. Lepas tu jadilah dia tanaman yang lain. Okey? Nampak tak kat sini? Mungkin awak sayang nak cabut, tapi saya kena cabut juga macam gini supaya nak tunjukkan pada awak semua. Inilah yang berlaku dekat nursery swasta. Okey? Awak boleh buat sendiri di rumah. Okey? Awak boleh buat sendiri di rumah. Okey? Nampak? Ni saya masukkan kat sini. Okay. Awak boleh buat sendiri kat semua. Ini semua duit. Ini adalah kaktus-kaktus yang menjadi kegilaan di Singapura.
Dan harga satu kaktus tu, pasu kaktus tu mencecah beratusan ringgit. Tak apa tak? Kalau ada, simpan soalan tu dulu. So, saya teruskan. Okey, keratan rhizome. Rhizome, apa rhizome ni sebenarnya? Rhizome ni boleh ditanam terus ke ladang. Okey, inilah rhizome. Ni rhizome. Pastikan setiap keratan mempunyai kulit dan beberapa tunas mata tunas. Bagi rhizome yang dikendaki masa rehat, ianya boleh ditanam sehingga sampai musimnya. Memadai dengan meletakkan di tempat kering, berangin dan teduh. Apabila keluar tunas, okey ditanam. Okey. Okey, ini rhizome. Anda tahu ni apa? Ini saya ambil mak saya punya. Ini adalah halia. Okey, kalau nak tanam halia yang dekat pasar tu, pastikan dia dah keluar yang macam ni. Dah keluar tunas yang macam ni. Dan barulah tanam. Okey, ini dipanggil ibu. Kunyit pun sama kunyit pun sama. Ini dipanggil ibu halia. Nanti keluar dekat sini, keluarlah anak-anak dia ataupun tunas-tunas dia, barulah tanam. Okey, kalau awak tanam tanpa ada tunas yang macam gini, ni ada tunas, ni pun ada tunas. Kalau awak tanam tanpa tunas, dia akan busuk dalam tanah. Okey, dia akan busuk dalam tanah. Okey? Okey. Bila dah macam gini, dia ada tunas, dia akan proses buat makanan, jadikan makanan dan dibawa ke tunas untuk membesar. Okey, ni tunas. Ini adalah halia. Halia mak saya ambil untuk jadikan bahan. Okey, nampak tak kat sini? Okey, yang ini pun sama juga. Dia ada tunas, keluar semua tunas. Okey? So, inilah yang paling baik untuk jadikan bahan tanaman. So, kita masukkan di dalam tanah, keluarkan sikit, dia akan keluar semua tunas dia. Okey, next. Okey, mungkin lelaki tak kenal kot. Kalau yang ini, kita akan pakai rhizome macam gini So, yang ini dia dah keluar tunas. So, kita ambil rhizome yang ini, pastikan dia ada akar. Akar 1 ataupun 2 akar pun dah cukup dah. Okey? Ini satu ataupun dua akar. Dan dia akan jadi bahan tanaman lain. Okey? Salah satu daripada tanaman yang tak ada penyakit dan tak ada perosak adalah kantan. Kantan. Okey? Dia maintenance sangat minimum. Maintenance dia sangat minimum. So kalau yang biasa yang tanam kantan ni dia tahulah. Cuma dia tiap-tiap minggu kutip hasil saja. Dan dia tak ada racun, tak ada letak baja. So, tapi kena pandailah cari marketing. Ini adalah kantan putih. So, kalau tak pernah nampak kantan putih, ni kantan putih. Okay. Dalam banyak situ ada lebih kurang ada 8 ataupun 9. Yang paling rare sekali adalah kantan putih lah. Pasal dia colour dia warna putih. So, ni dia kantan putih. Okay. Ni, kantan colour putih. Dan dia ni tak boleh tanam sebelah kantan merah. Nanti dia jadi colour pink. Okay. Kantan putih. So, harga dia, wah... Apa barang yang rare ataupun yang susah untuk dicari, harga dia melambung tinggi. Saya pernah jual satu kantan putih ni berharga RM5 satu kuntum. Sekuntum RM5 dekat pasar. Orang cari. Okey. Tapi kat sini saya tak jual lah. Minta maaf. Okey. Kantan Okey, next. Itu semua pakai rhizome. Okey. Yang G pula. Rayap ataupun stolon. Okey. Untuk orang kampung ataupun orang yang suka makan urap ataupun suka makan ulam-ulaman. So, pegaga adalah salah satu daripada menu dia lah. Pegaga pun ada macam-macam jenis. Pegaga nyonya, pegaga gajah, pegaga kampung. Macam-macam jenis adalah. Tapi tetap namanya pegaga. Okey, macam mana dia nak membiakkan dia? Pergi ke pasar, beli pegaga, pastikan ada akar. Barulah boleh tanam. Kalau yang tak ada akar tu, susah sikit lah nak hidup. Tapi yang ada akar tu, lagi senang. Beli dekat pasar, basuh-basuh sikit, ramkan dalam air yang cetik. Lepas tu nanti dia akan keluar akar dan kemudian letaklah di permukaan tanah. Okey, tutup sikit dengan tanah. Lepas tu spray je dengan air dan awak tengok nanti dia akan membiak dan dia akan merayap. Okey, lama-lama dia akan merayap. So untuk pegaga ni pula, kalau nak lagi cepat, biasanya orang tanam pegaga, dia tak akan letak baja. Saya boleh jamin lah. Memang kalau tanam pegaga tak pernah letak baja. Tetapi sebenarnya kalau pegaga awak letak baja, dia lagi cepat besar. Tapi jangan pakai baja putih. Carilah baja folia. Maksudnya baja daun. Spraykan dengan baja daun. Awak tengok nanti dia punya daun lebar-lebar, besar-besar. Okey, barulah syok kita buat
makan ataupun buat urap. Okey? Okey, yang atas tu pula itu bawah pegaga Yang atas tu pula adalah pokok strawberry lah. Pokok strawberry ni pun kita nak biarkan dia melalui stolon lah. Dia akan keluar dia punya rayap tu, di hujung rayap tu akan keluar akar, dia akan keluar pucuk baru dan kita boleh potong, kita tanam balik. Itu dia punya cara dia tu. Okey? Nampak tu? Setiap satu pokok baru tu satu cawan. Nampak tu dia buat? Satu cawan. Daripada atas tadi tu pokok induk, bawah tu adalah anak-anak pokok dia tu yang daripada rayap.